Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mariam binti Muhammad, nombor matrik I17102002035. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi kita nikmat yang luar biasa, iaitu nikmat iman, Islam dan ihsan. Kerana dengan berkat ini kita dapat menghadiri majlis yang mulia ini. Tidak lupa juga selawat dan salam semoga pada junjungan besar kita, iaitu Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pengikutnya dan kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan ucapan mengenai puasa. Okey. Pertama sekali, saya akan menerangkan takrif ataupun pengenalan mengenai puasa. Okey. Puasa di dalam bahasa adalah menahan daripada sesuatu. Di dalam syarak pula, membawa maksud menahan daripada makan, minum dan segala perkara yang membukakan puasa berserta niat dari terbit fajar sehingga terbenamnya matahari. Seterusnya, rukun-rukun dari rukun-rukunnya puasa adalah daripada sepanjang pengenalan puasa pada istilah, nyata bahawa ia mempunyai dua rukun asas, iaitu yang pertama, menahan dari perkara-perkara yang membukakan puasa dari terbit fajar sehingga terbenamnya matahari. Dalil rukun ini dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khayt al-aswadu minal fajr thumma atimus siyama ilal lail. Sadaqallahul azim. Yang membawa maksud, maka sekarang berhubunglah dengan mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kamu, dan makanlah dan minumlah sehingga nyata kepada kamu benang putih berbanding benang hitam dari fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sehingga masuk fajar ataupun masuk malam. Al-Baqarah daripada ayat 187. Yang dikehendaki di sini yang membawa maksud benang putih dan benang hitam adalah terang siang dan kegelapan pada waktu malam. Okey. Rukun yang kedua adalah niat. Niat dengan membawa maksud niat dengan bahawa orang yang puasa itu membawa maksud dengan perbuatan menahan daripada perkara-perkara yang boleh membukakan puasa kita kerana beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan niat akan dibezakan amalan-amalan yang dimaksudkan untuk beribadah daripada amalan-amalan selainnya. Dengan niat juga akan dibezakan ibadah-ibadah sebahagiannya daripada sebahagian lain. Maka orang yang berpuasa meniatkan dengan puasa ini sama ada puasa Ramadan ataupun bentuk-bentuk puasa yang lain. Dalil rukun ini adalah sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, yakni innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amrin ma nawa. Yang bawa maksud, sesungguhnya amalan-amalan hanyalah dengan niat-niat dan hanyalah untuk setiap individu apa yang diniatkan. Okey. Yang kedua adalah hukum puasa Ramadan dan dalil-dalil untuk Ramadan. Okey. Allah Azza wa Jalla telah memfardukan puasa bulan Ramadan dan menjadikan salah satu rukun Islam yang kelima. Dan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana difardukan ke atas orang-orang yang sebelum dari kamu. Moga-moga kamu bertakwa. Daripada surah Al-Baqarah ayat 183. Selain itu juga, daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam 'alal khams, syahadatil an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa iyatiz zakah wa saumi Ramadan wa hajjil bait. Yang telah bermaksud, telah dibina di atas 5, iaitu penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad utusan Allah, mendirikan solat, memberikan zakat, berpuasa, menuju Baitul Haram.
al-haram. Sesiapa yang mampu melaksanakannya. Telah bersepakat ummah ke atas wajibnya puasa Ramadan. Ia salah satu rukun Islam yang diketahui dari agama dan dengan kemestian. Dan orang yang mengingkarinya adalah kafir, murtad daripada Islam. Maka sabit dengan kefarduan puasa dengan kitab, sunnah dan ijma' serta telah ijma' orang-orang Islam terhadap kekufuran yang mengingkarinya. Yang ketiga, dalam bahagian ibadah puasa ini juga, saya akan terangkan tentang bahagian-bahagian puasa. Okey. Puasa terbahagi kepada dua bahagian, iaitu yang pertama wajib dan sukarela. Yang kedua, wajib, iaitu wajib ni pula terbahagi kepada tiga, iaitu puasa Ramadan, puasa kafarah dan puasa nazar. Perbincangan ini tertumpu kepada puasa Ramadan dan puasa secara sukarela, iaitu puasa sunat dan sebagainya. Okey, yang keempat, saya akan menerangkan pula tentang kelebihan berpuasa di bulan Ramadan dan hikmah pensyariatan melakukan puasa di bulan Ramadan ini. Okey, yang pertama, kelebihan berpuasa daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, "Man qama lailatal qadri imana wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, wa man shama ramadana imana wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Daripada hadis ni yang bermaksud, sesiapa yang mendirikan malam qadar dalam keadaan beriman, mengharapkan ganjaran, diampunkan untuknya apa yang telah lalu dari dosanya. Sesiapa yang berpuasa Ramadan dalam keadaan beriman dan mengharapkan ganjaran, diampunkan untuknya apa yang telah lalu daripada dosanya. Ini adalah sebahagian yang mendatangkan kelebihan berpuasa pada bulan Ramadan, dan kelebihan-kelebihan berpuasa di bulan Ramadan ni banyak lagi. Seterusnya, hikmah daripada pensyariatan berpuasa telah mensyariatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa ni terdapat banyak hikmah-hikmahnya. Di antaranya adalah yang pertama, penyucian jiwa, pembersihannya dan pemurniannya dari pengulangan yang hina dan akhlak yang keji. Kerana puasa ni menyempitkan laluan-laluan syaitan pada badan insan ataupun badan seseorang manusia itu. Yang kedua, di dalam berpuasa, di dalam bulan puasa juga telah menzuhudkan kita terhadap dunia berserta syahwat-syahwatnya dan mendekatkan kita kepada perkara yang mendekatkan kepada akhirat berserta dengan nikmat-nikmatnya. Yang ketiga, berpuasa juga dapat membangkitkan sifat belas kasihan terhadap orang-orang miskin dan merasakan keperitan mereka, kerana orang yang puasa mengalami keperitan, lapar dan dahaga. Okey. Yang seterusnya, yang kelima, saya akan menerangkan tentang syarat-syarat wajib berpuasa. Syarat wajib berpuasa ni ada 5, iaitu yang pertama, kepada orang Islam. Ya, puasa mestilah kepada orang Islam. Iaitu, maka tidak wajib dan tidak sah puasa dari seorang yang kafir, kerana puasa adalah ibadah dan ibadah tidak sah daripada seorang yang kafir. Bila seseorang itu masuk Islam, tidak dimestikan dia mengqada apa yang telah terlepas daripadanya. Yang kedua, untuk yang berpuasa mestilah seorang yang baligh. Maka tidak wajib ke atas sesiapa yang belum sampai had taklif, kerana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, diangkat pena daripada 3 golongan. Lalu baginda menyatakan, di antara mereka adalah kanak-kanak sehinggalah dia bermimpi. Namun sah puasa dari yang tidak baligh sekiranya dia berpuasa. Jika dia muayyiz, dan seharusnya untuk seorang penjaga menyuruh anak yang belum baligh berpuasa agar dia dapat merasakan cara berpuasa itu. Okey, seterusnya yang ketiga, berakal. Maka tidak wajib puasa ke atas orang yang gila dan seseorang yang dungu, kerana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, diangkat pena dari 3 golongan. Lalu baginda menyebut di antara mereka adalah orang yang gila sehingga dia sedar. Yang keempat, sihat. Maka sesiapa yang sakit ataupun tidak mampu puasa, ia tidak wajib ke atasnya untuk berpuasa. Dan jika berpuasa, sah puasanya, kerana firman Allah yang bermaksud, dan sesiapa yang sakit ataupun di dalam perjalanan, iaitu bermusafir, maka gantian pada hari-hari yang lain. Surah Al-Baqarah ayat 185. Jika hilang penyakit, wajib ke atasnya mengqada hari-hari yang telah dia berbuka puasa. Okey. Yang keenam pula,
penetapan masuk bulan Ramadan dan tamatnya. Ditetapkan masuk bulan Ramadan dengan melihat anak bulan dengan diri sendiri atau dengan penyaksian orang yang lain. Yang ini biasanya orang-orang yang arif mengetahui bab yang menetapkan maksudnya bulan Ramadan. Okey. Kesimpulannya, ibadah puasa adalah wajib untuk kita lakukan kerana ia adalah rukun Islam yang kelima. Oleh itu, saya berharap kita semua dapat melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan dapat barakah dan keredaan daripada Allah. Semoga kita bertemu di bulan Ramadan dan bertemu juga malam Lailatul Qadar. Oleh itu, saya sampaikan ucapan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Maaf sekiranya ada tersalah perkataan atau tersasul atau sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.